Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi sambung pengajian kita, iaitu pengajian ilmu saraf. Bacaan kita terhadap buku At-Tatbiqus Sarfi karangan Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah. Alhamdulillah kita dah bersiaran sebanyak 13 halaqah dah. Alhamdulillah. Malam ni kita sampai ke muka surat 30. Okey, 30 . Malam ni kita nak baca ma'ani af'ala dan fi'il lain lah. Okay. Di mana pada minggu lepas kita dah tengok dah kalau saya naik atas sikit. Okey. Minggu lepas kita tahu bahawa mazidus thulathi biharfin wahid. Mazidus thulathi biharfin wahid. Ada 3 wazan. Af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Lepas tu ada beberapa contoh lah yang Dr. Abdul Ar-Rajihi buat mari di sini. Okay. Dan contoh-contoh lain kita boleh tengok dalam kitab-kitab lain banyaklah. Adalah. Okay. Jadi malam ni kita sambung kepada kita akan baca lepas ni wal'an. Okay, wal'an. Kita tunggu sekejap dalam seminit 2 gitu. Setengah minit ke boleh. Kita baca. Okay. Ya, saya betul dah 13 halaqah dah kita. Alhamdulillah. Ayat kita boleh berterusan lah. Boleh istiqamah, mulazamah. Okey, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 1 hari bulan. 1 hari bulan November. Masya Allah, dah masuk ke bulan November dah kita. November, Disember, 2 bulan lagi. 2 bulan ni lah. Benda-benda yang tak tercapai lagi, sama ada KPI ke resmi ataupun azam masa Januari dulu ke tercapai lagi. Ada lagi masa ni 2 bulan ni nak berubah. Cepatnya masa berlalu dah. Hari tu kalau kita ingat COVID melanda dunia dan juga Malaysia kita yang tercinta ni di awal tahun ya. Januari, Februari tidak dia boleh masuk. Saya ingat kes yang pertama direkodkan di Malaysia adalah pada 25 hari bulan Januari. Itu kes yang pertama. Saya ingat saya lah. Dan kemudian kita mula PKP kan. Pada 18 Mac. So tengok berapa bulan dah kita dalam keadaan begini. Tapi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Tapi kita kena sentiasa usahalah. Usaha ikut SOP, norma-norma baharu dan sebagainya dah. Semoga kesihatan kita insya-Allah Allah jaga dan menyelamatkan kita daripada COVID dah. Maknanya kalau bulan 3 nanti dah setahun dah, sekejap aja nah. Okey, saya sebut tu sambil tunggu kalau ada orang yang on the way. Okey, tak apalah, kita start sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni
pengajian kita ialah, kita sambung di muka surat 30, kata dia, al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi, dia kata wal ana limadha tuzadul hamzatu au tad'iful aini awil alifi. Okay. Inna likullin min hazihi ziyadati ma'ani nujiz ma'aniya. Inna likullin min hazihi ziyadati ma'aniya nujizuha ala nahwi tali. Okey. Dia kata sekarang ni dia nak cerita pasal apa ni, dia tambah hamzah pada apa? Pada af'ala. Au tad'iful aini, dia tad'ifkan al-ain pada fa'ala, ataupun dia tuzadul alifu. Au tu dia ataf pada al-hamzatu. Jadi kan dia gini, kenapa dia gini, dia dua cara sini dah. Okey, sama dia kata limadza tuzadul hamzatu awil alifu au tad'iful aini. Gitu kita kata, sebab kita tak mau pisah di antara al-hamzatu dengan al-alifu tu, yang dia punya fa'il dia tu sama, amil dia tuzadu. Tapi Dr. Abdul Ar-Rajihi dia pisah jauh. Dia buat masuk tad'iful al-ain. Sebab dia nak ikut turutan yang atas tadi. Yang atas tadi kan dia start dengan af'ala, maka af'ala tuzadul hamzatu kan. Lepas tu fa'ala, maka fa'ala tu tad'iful aini. Okey. Au al-alifu. Tuzadu al-alifu. Okey. Betul tak? Ya? Wal ana limadza tuzadul hamzatu au. Okey. Satu lagi. Okey. Yang ni saya baru perasan. Okey. Mungkin nanti Ustaz Fauzi pun siapa-siapa yang ni boleh. Sekarang ni kita nak betul nak confirmkan pasal baris dia ni. Okey. Baik. Bolehkah kalau kita kata jangan panjang sini dah. Okey. Boleh tak kita kata situ yang tad'if tu dia ataf kepada al-hamzatu. Maknanya gini. Wal ana limadza tuzadul hamzatu au tuzadu tad'iful aini au tuzadu al-alif. Boleh tak? Sebab at-tad'if tu dia isim. Okey, lepas tu kita nak ataf dia atas tuzadu. Tuzadu tu fa'il. Jadi hak malaknya al-hamzatu satu, lepas tu tad'iful aini ataf atas al-hamzah, lepas tu al-alifu ataf atas tad'iful ain dengan hamzah dah. Okey, semuanya isim belaka. So kita boleh baca wal ana limadza tuzadul hamzatu au tad'iful aini au al-alif. Sekarang ni kenapa hamzah itu ditambah ataupun ditambah apa dia? Tad'iful ain. Ain tu digandakan, ditambah dengan penggandaan ain. Kira tambahlah kan? Awil alif ataupun alif. Tu boleh tengok dah. Okey. Itu pun boleh juga. Okey. Tak apa, ala kulli hal yang penting sini nak bagi tahunya dia kata inna likullim min hadhihi ziyadati ma'aniya nujizuha ala nahwi tali. Jadi saya baca ma'aniya sebab dia isim inna. Okey. Sesungguhnya untuk ataupun bagi setiap daripada penambahan ini dia ada makna-maknanya yang kita akan ringkaskannya mengikut sebagaimana berikut ala nahwi tali. Okey, baik. Yang pertama, al-ma'ani allati tuzadu laha al-hamzatu. Okey, af'ala. Makna yang ditambah untuknya ha tu balik kepada al-ma'ani al-hamzatu. Al-hamzatu tu fa'il kepada tuzadu. Makna-makna yang ditambah hamzah itu untuk membawa makna-makna. Itulah dah untuk membawa makna-makna. Apa dia? Dalam kurungan fa'il af'ala lah. Wa ashharu hadhihi al-ma'ani ma yali.
Dan makna-makna yang paling masyhur adalah sebagaimana berikut. Asyharu tu mubtada', ma tu khabar dia dah. Okey, yali tu fa'il dah. Okey, lepas pada dia lepas dua notah bertindih tu adalah maf'ulun bih. Apa dia? Ha ni. Ni maf'ulun bih dia. Oh, okey, yang tu start 1 2 3 apa semua tu maf'ulun bih dia. Baik. Awalan at-ta'diyatu. Ni makna yang pertama. Okey. Fa'il yang 3 huruf apabila ditambah alif hamzah lah tambah hamzah tu. Tak, maka dia jadi apa? Dia jadi membawa makna at-ta'diyah. So, apa maksud ta'diyah ni? Ini satu istilah yang masyhur dalam pengajian bahasa Arab, pengajian ilmu saraf. Sebut je ta'diyah tu, kita jangan keliru. Kita tahu lalu dah. At-ta'diyah tu ai ja'lul fi'li al-lazimi muta'addiyan. Iaitu menjadikan fi'il lazim itu muta'addi. Dan kita semua tahu, okey, pembahagian fi'il daripada sudut pembahagian fi'il ni banyak dah. Daripada segi masa dia ada fi'il madhi, mudhari' amar, tak? Okey. Daripada segi apa ni, ada pembahagian fi'il daripada segi fi'il sahih, fi'il mu'tal, tak? So yang ni pembahagian fi'il daripada segi apa ni? Yang dia jadi muta'addi dengan lazim. Iaitu daripada segi adakah fi'il tu dia berhajat kepada maf'ulun bih ataupun tidak. Okey. So fi'il yang tidak perlu kepada maf'ulun bih, kita kata fi'il lazim. Okey, cukup dengan dia je. Cukup fi'il dengan cukup fa'il je. Tak? Okey. Tapi kalau dia perlu kepada maf'ulun bih, maka istilah dia nya diberi nama apa? Muta'addi. Maka kalaulah proses kita tukar fi'il yang lazim tadi jadi fi'il muta'addi, maka proses tu dalam istilah dipanggil at-ta'diyah. At-ta'diyah. So apa maksud ta'diyah? Ja'lul fi'lil lazimi, kita jadikan fi'il lazim tu muta'addiyan. Jadi fi'il muta'addi. Fal fi'lu, dia pensyarah fa tu fal fi'lu, maka fi'il apa? Kharaja. Kharaja ni fi'il muta'addi, kita tahu. Fi'il muta'addi dia. Maka mathalan sebagai contoh, okey, fal fi'lu kharaja mathalan fi'lun lazimun. Fi'il kharaja ni fi'il lazim. Okey, fi'il lazim. La ya'khudhu maf'ulan bihi. Dia guna kalimah ya'khudhu. Okey. La ya'khudhu maf'ulan bihi. Dia tidak ambil maf'ulun bihi. Maknanya dia tak perlu kepada maf'ulun bihi. Kharaja. Ya? Baik, dia sama macam nama macam tu kan. Zahaba dan sebagainya dah. Okey. Wa anta taqulu, dan kamu kata kharaja Zaidun. Cukup, habis dah. Kharaja Zaidun, Zaid keluar, cukup dah. Fa'il ada, fa'il ada. Ayat tu dah kira complete dah. Complete dah. Cumanya bila tanya dah keluar dari mana apa semua waktu tu tambahan dah. Tapi dari segi asas dia cukup dah. Kharaja Zaidun tu sebab apa? Sebab dia fi'il lazim. Mana cukup dah. Dia ada cukup dah itu dia punya musnad ilaih dia apa semua tu. Okey. Tetapi nak cerita pasal ta'diyah ni, dia kata fa iza zittahu, okey, hamzatan ja'altahu muta'addiyan. Okey. Tapi dia kata apabila kamu tambah zittahu hamzatan, apabila kamu tambah huruf hamzah, ja'altahu muta'addiyan, kamu jadikan dia fi'il muta'addi. Apabila wazan dia bertukar daripada tadi kharaja kan, kharaja yakhruju, fa'ala yaf'ulu, fi'il sulasi. Kamu pun kita tambah hamzah depan dia, maka jadilah wazan dia af'ala yuf'ilu, akhraja yukhriju. Maka pada masa tu proses yang kamu lakukan pada fi'il kharaja itu menyebabkan dia menjadi muta'addi. Maka itulah makna af'ala yang pertama, iaitu dia memuta'addikan fi'il lazim. Betul? Fa idza zidtahu hamzatan ja'altahu muta'addiyan. Apabila kamu tambah padanya huruf hamzah, maka kamu telah menjadikannya fi'il kharaja tu muta'addiyan, fi'il muta'addi. Fataqulu, kamu kata, lalu kamu kata akhrajtu Zaidan. Aku telah mengeluarkan Zaid. Aku suruh Zaid keluar. Aku bawa dia waktu tubik. Akhrajtu Zaidan. Aku telah mentubikkan Zaid. Boleh? Akhrajtu Zaidan. So Zaidan tu maf'ulun bihi. Okay. Akhrajtu fi'il dengan fa'il. Ini mudah ya. Okey, cuma satu perkara sini yang saya nak, sebab kita kan kelas sorah kan. Okey.
kita baca faida zittu. Faida zittu. Kenapa kita baca faida zittu? Kenapa zittu? Kenapa tidak zattu? Kenapa? Kenapa kita baca faida zittu? Kenapa tidak faida zattu? Sebab semasa dia fi'il mudhari' kita baca zada yazidu kan. Zada yazidu. Maka bila kita dalam bentuk fi'il madhi kita bubuh fa'il tu dan kita isnadkan dia kepada fa'il tu ke ta ke ti ke tum ke tuma ke tunna ke ataupun tu na ke kami ke, maka kita baca zid sebab fi'il mudhari' dia yazidu. Macam kita kata ba'a yabi'u lah kan, ba'a yabi'u, ingat ba'a yabi'u, kita baca bi'tu. Okay. Qala yaqulu, kita baca apa? Qultu, tak baca tiltu lah, qultu. Okay. Apa lagi? Qala yaqulu dengan makna berkata lah kan. Okay. Bukan qala yaqilu, waktu qailulah, waktu kiltu lah. Qala yaqulu, berkata. Okey. Tetapi satu persoalan. Okey. Nama. Okey, ya namu. Okey, kenapa kita baca nimtu? Kita kata namtu, kenapa? Okay. Kenapa nama ya namu kita baca nimtu? Apa dalam satu syair tu? Ingat tak? Fanimtu ka'annal a'idati farashna li harasam bihi yu'la firashi wa yuqshab. Ingat tak kalau belajar nusus zaman jahili, kata-kata an-nabi wahda al-zubyani. Bukan, yang tu bukan fanimtu, yang tu fabitu, sorry. Fabitu ka'annal a'idati farashna li, sorry. Tu bata ya bitu, bitu. Okey. Saya tiba-tiba cerita syair tu. Fabitu ka'annal a'idati, bukan fanimtu. Sorry. Fanimtu, tak fabitu ka'annal a'idati farashna li harasam bihi yu'la firashi wa yukshab. Okey. So nama yang kenapa? Okey, sebab dia gini, sebab nama yang namu tu, alif tu asal dia waw, dan waw tu dia baris bawah. Jadi nawima, nawima yanwamu tu asal dia. So tengok pada asal. So waw tu dia baris bawah, kemudian waw tu dia bertukar jadi alif, maka nama ya namu. Tapi bila kita kata aku telah tidur, kita isnadkan fa'il tu kepada ta tu fa'il tu kan, maka kita kena balik pada asal tu, maka nun tu baris bawah, maka kita kata nimtu. Sama dengan khafa ya khafu kan, khafa ya khafu, khafa ya khafu asal dia khawifa yakhwafu, dia fa'ila yaf'alu ni, dua-dua fa'il ni dia wazan fa'ila yaf'alu. Khawifa yakhwafu, khawifa yakhwafu kan. Betul kita kata khiftu, sebab asal dia khawifa yakhwafu. Boleh faham dah? Okey. Tetapi ada satu benda nak suruh tengok. Saya tak panjang sini ni dah nak sebut sebab kita kelas soraf kan. Okey. Tapi sebelum tu terima kasih pada Ustaz Fauzi lah. Ustaz Fauzi highlight pada saya, suruh sebut benda ni tadi. Ni Allahu Akbar. Maksud mata yamutu. Cuba tengok dalam Quran. Okey, dia contohlah kalau kita isnadkan kepada tum dah. Dia mitum ke mutum? Dalam Quran. Tu cari dah. Okey, saya tak mau cover detail. Okey. Lepas tu siapa dia yang berminat dia boleh cari. Okey. Kita balik sini semula. Okey. Wa hakadha fi jalasa wa ajlasa karuma wa akrama qama wa aqama. Okey, jalasa maksud dia duduk. Tapi kalau kita mendudukkan orang, kita suruh dia duduk ke ataupun kita pegang bahu dia, kita tekan suruh dia duduk, maka yang tu ajlasa. Contoh kita kata jalasa Muhammadun. Okey, tapi kalau kita buat ajlastu Muhammadan. Ada ajlastu Muhammadan. Okey. Karuma ni fi'il lazim dengan makna mulia, menjadi mulia, mulianya orang tu.
Tapi kalau kita memuliakan orang, contoh kita kata karuma Zaidun. Zaidun tu telah mulia Zaidun. Zaidun tu orang mulia. Okey. Lepas tu kita pun kata akram tu Zaidan. Saya telah memuliakan Zaid. Maka kita telah menjadikan fi'il karuma tu fi'il muta'addi. Baik, qama wa aqama. Okey. Qama bangun. Tapi kalau aqama ni kita bangunkan dia. Kita suruh dia bangun ataupun kita pergi pegang tubuh dia, kita akak dia biar dia bangun. Duduk cacang. Duduk cacat gitu tak. Okey. Baik. Tu maksud dia kalau qama tu dia bangun dengan sendiri ya. Tapi kalau aqama ni kita yang dibangunkan dia, kita pergi akak dia suruh dia duduk berdiri. Cuma dalam kes aqama ni kita kena bubuh belakang dia tu min. Tak boleh bubuh B ataupun haraf lain tak boleh. Sebab hanya min saja yang baru tally dengan koma tadi. Yang untuk membawa makna mutaaddi daripada fi'il lazim koma. Dia kena aqama min. Okey. Sebab kalau kita bubuh B contoh dia aqama B, dia tidak jadi mutaaddi daripada fi'il lazim koma dah. Sebab aqama B ni dia akan membawa makna lain iaitu bermukim, maknanya menetap. Jadi untuk bagi tally dari sudut mutaaddi dengan lazim, kalau kita guna aqama, kita kena bubuh min selepas dia. Okey. Baik, ni ada isu dah. Sembah ni tambahan penggunaan dalam bahasa Arab. Tengok kayanya bahasa Arab Okey, beberapa kalimah yang kita kata, beberapa kalimah yang sikit lah tapi dia membawa makna yang banyak. Maksud saya daripada sudut fi'il ni, dia boleh menasabkan satu fi'il atau dua fi'il atau satu fi'il pula. Dia boleh menasabkan satu isim, maknanya maf'ulun bih lah, ada satu dalam ayat tu. Ataupun fi'il ni dia boleh menasabkan dua isim. Ada dua maf'ulun bih dalam ayat tu. Ataupun dia boleh menasabkan tiga. Dia setakat tiga je kuota dia, bukan empat. Dia satu, dua, tiga je. Maka dalam kitab Nahwu disebut al-fa'lu allazi yansibu thalatha mafa'il. Fi'il yang menasabkan tiga maf'ulun bih. Okey. Baik. Jadi sini dia Dr. Abdul Ar-Rajihi nak sebut ni. Dia kata, di dalam bulat tu yang hitam dia kata fa idza kana al-fi'lu al-mujarradu muta'addiyan li maf'ulin wahidin sara bi ziyadatil hamzati muta'addiyan li maf'ulaini. Apa maksud dia? Dia kata sekiranya fi'il mujarrad tu, sulasi mujarrad tu, dia mutaaddi, fi'il tu sendiri fi'il mutaaddi dah ni. Dia bukan daripada fi'il lazim dia jadi mutaaddi, tidak. Fi'il ni fi'il mutaaddi dah. Dan fi'il mutaaddi ni pula dia mutaaddiyan li maf'ulin wahid. Dia menasabkan satu maf'ul sahaja, satu je. Okey. Maka fi'il tu boleh tak kalau kita nak tambah hamzah kat depan dia? Boleh. Dia bukan semua fi'il dia fi'il tertentu. Boleh. Tapi bila kita pergi tambah, apa yang akan berlaku? Bila kita pergi tambah power dia tu, dia akan jadi sara bi ziyadatil hamzati tu, dia akan jadi apa? Muta'addiyan di maf'ulaini. Dia power dia tu dia boleh menasabkan satu maf'ul lagi. Maka jadi dua maf'ulun bih yang dia boleh nasabkan. Okey. Apa dia contoh sini? Dia sebut labisa. Okey. Labisa. Fal fa'lu labisa matalan yata'adda li maf'ulin wahidin. Fi'il labisa memang dia mutaaddi satu maf'ul. Contoh labistu ataupun contoh ada wa anta taqulu labisa zaidun thauban. Labisa zaidun thauban. Zaid pakai baju. Ada Zaid tu fa'il, thauban tu maf'ulun bih. Labisa zaidun thauban. Nampak kan? Jadi labisa tu fi'il mutaaddi dah tu. Sebab dia telah pun menasabkan thauban. Tiba-tiba kita pergi tambah apa? Pergi tambah alif.
dekat labisa tu jadi dia wazan af'ala, jadi albasa. Dia kata fa idza zittahu hamzatan, apabila kamu tambah fa'il labisa tu hamzatan, hamzah di depan dia, ja'altahu muta'addiyan li maf'ulaini, maka pada masa tu kamu telah menjadikan dia fa'il muta'addi kepada dua maf'ulun bi, dua maf'ulun bi. Okey. Baik. Contoh, fataqulu, kamu kata albastu zaidan thauban. Albastu zaidan thauban. Aku telah memakaikan Zaid akan baju. Aku pakai baju ke Zaid. Gitulah. Aku pakai baju ke Zaid. Dah terjemahan standard kita dah. Standard kita kapur ni. Albastu zaidan thauban. Kalau standard KL tu kena tanya orang KL lah. Okey. Kalau standard terjemahan Kelantan Terengganu ni, aku pakai baju ke Zaid. So tengok, albastu zaidan thauban. Maka zaidan tu maf'ul bih yang pertama dan thauban tu maf'ul bih yang kedua. Nampak? Jadi fa'il yang asal dia maf'ul bih dia satu je, bila kita tambah hamzah kat depan tu, maka dia jadi perlu kepada maf'ul bih yang kedua. Okey, jawab mari fa'il lain. Wa hakadha fi fahima wa afhama sami'a wa asma'a. Contoh, fahima Zaidun ad-darsa. Okay. Sami'a Zaidun al-kalama. Contoh dah. Okey. Ni jelas kan, boleh bayang kan contoh ni. Susah tak itu je lah. Kau nak tulis juga. Fahima, tulis lah. Okey, sebab belajar kan, mana tahu kan. Okey. Contoh ya. Kita buat besar tulisan dia. Buat besar. Okey, kita ambil ni 24. Okey. Fahima Zaidun. Okey. Ad-darsa. Lepas tu Ustaz buat hasil lagi bawah dia apa dia? Sami'a Zaidun al-kalama. Dua ni. Fahima Zaidun ad-darsa, sami'a Zaidun al-kalama. Okey, so bila kita bubuh apa ni, hamzah kat depan dia, kita buat gitu. Lepas tu yang ni pun kita bubuh juga hamzah kat depan dia. Afhama jadi afhama dengan asma'. Maka kita bubuh fa'il sini, contoh tu, maka dia jadi sini afham tu. Okey. Maka Zaidun ni dia akan jadi Zaidan. Zaidan. Ad-darsa ni kekal lah ad-darsa. Nampak? Maksudnya tadi Zaid faham pelajaran. Sekarang ni saya memahamkan kepada Zaid tu akan pelajaran tu. Saya hurai, saya syarah. Sampai Zaid tu jadi faham. Saya yang memahamkan dia. Okey. Kalau tadi Sami'a Zaidun al-kalama. Sekarang ni kita buat asma'a. Asma' tu kita berbuta ni depan ni. Lepas ain, asma' tu, maka Zaidan, okey, Zaidan, okey, al-kalama. Maka dia berubah makna dia jadi aku yang buat Zaid tu, yang memperdengarkan kepada Zaid tu kalam tu. Dia asma' tu Zaidan al-kalama. Aku yang memperdengarkan Zaid, aku yang buat Zaid tu dengar kalam tu. Aku yang memperdengarkan kepada Zaid kalam tu. Okey. Baik. Balik semula pada ni. Itu contoh kan. Baik. Yang kedua, wa idza kana al-fa'lu muta'addiyan li maf'ulaini. Maka sama. Sekiranya fa'il itu muta'addiyan li maf'ulaini. Fa'il tu asal dia muta'addi kepada dua maf'ulun bi. Maka apa yang berlaku? Sara bi ziyadatil hamzah. Maka dia akan jadi dengan sebab kita tambah hamzah, apa dia? Muta'addiyan ila thalathati mafa'il. Dia akan muta'addi kepada 3 maf'ulun bi. Apa dia? Ini contoh yang masyhurnya adalah fa'il alima. Okey. Fal fa'lu alima masalan, contoh dah.
Lepas ni saya akan sebut fi'il lain. Okey, dia ada 7 semuanya. Fi'il yang menasabkan tiga maf'ulun bih. Okey, lepas ni boleh sabit saya akan tunjuk. Cuma nak faham alima ni dulu. Fal fi'lu alima matalan idza kana bi makna aiqana. Apa makna aiqana? Aiqana ni yakin ya. Imam Syafi'i pernah guna dalam bait syair dia aiqantu. Allah lupa dalam bait syair Imam Syafi'i itu. Ada itu saya tulis dalam status Facebook saya tak ingat. Saya up tu sebab nak fokus pada nak cover pasal aiqana yukinu tu. Sebab kadang-kadang kita biasa guna fi'il untuk syakka ya syukku kan. Saya syak. Asyukku fika, aku syak padamu. Asyukku fi hadzal amr, aku syak. Tapi macam mana kita nak kata aku yakin? Kadang-kadang kita tak boleh nak mari fi'il tu sebab kita tak kelitah apa benda fi'il dia kan. Okey. Kalau kita cuba lari daripada fi'il tu sebab kita tak biasa guna kan. Dia berlaku pada saya dululah. Okey, sebelum saya jumpa bait Imam Syafi'i tu. Bila nak kata aku yakin, kita akan ubah. Kita akan ubah ayat kita wa ana ala yaqinin. Wa ana ala yaqinin bi anna hadzal amr kadhib. Contoh kan. Tapi sebenarnya bila saya jumpa bait syair Imam Syafi'i itu, tapi saya lupa nanti semula saya ingat. Mungkin Ustaz Fauzi boleh Google tu bait Imam Syafi'i aiqantu dia kata. Dia cakap tentang rezeki dah, aiqantu dia kata. Jadi saya pun jumpa, aiqantu ni maknanya aku yakin. Aiqantu. So tu fi'il dia, aiqana yuqinu. So yuqinun tu kan, yuqinun. Yuqinu tu yakin. So fi'il madhi dia aiqana yuqinu. So kalau nak kata macam mana? Kalau kata saya yakin, uqinu. Nah. Saya tahu, saya yakin benda tu. Okey. Baik, tak apalah. So alima ni dia kata idza kana bi makna aiqana lah masalan tak. Dia ta'adda ila maf'ulaini. Okey, wa anta taqul. Okey, so fi'il alima ni dia menasabkan dua maf'ulun bi. Alimtu Zaidan kariman. Okey. Aku tahu pula Zaidan tu kariman. Okey, seorang lelaki yang mulia. Okey, alimtu Zaidan kariman. Aku tahu Zaidan kariman. Boleh. Ustaz Fauzi jumpa dah. Wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi wa ma yaku min rizqi falaysa yafutuni. Dan aku yakin bahawa Allah itu tidak syak lagi adalah pemberi rezekiku. Dan wa ma yaku tu asal dia wa ma yakun ya. Okey, dia boleh buang tu. Wa ma yaku min rizqi. Asal dia wa ma yakun min rizqi. Okay. Benda-benda yang memang dah rezeki aku dah, falaisa yafutuni, dia tidak akan, maknanya tak akan tersasar daripada aku lah. Maknanya aku akan dapat benda tu kalau kita katakan benda rezeki ni, kalau memang rezeki kita dah Allah tulis rezeki tu rezeki kita dah, duduk di mulut buaya pun orang kata dah, memang akan tetap jadi hak kita. Walaupun duduk di mulut buaya dah, sebab Allah tulis dah benda tu. Kalau Allah tulis benda tu rezeki kita, so kita jangan bimbang lah. Rezeki kita tetap rezeki kita, orang lain tak boleh ambil. Betul kan? Tuhan dah ada rezeki. Okey, so icon tu baik. Balik semula sini. Okey, alim tu Zaidan kariman. Okey. Fa idza zidtahu hamzatan, apabila kamu tambah huruf hamzah, ja'altahu muta'addiyan ila thalathati mafa'il, maka kamu akan menjadikan fi'il alimah itu yang asalnya menasabkan dua maf'ulun bih, menjadikan dia muta'addi kepada thalathati mafa'il, tiga maf'ulun bih. Okey, dia mari contoh. A'lam tu umr. Okey, dia nak baca macam mana? Okey, tengok dah. Kalau dia ada alif belakang dia tu, okey, maka yang ni adalah amrun asal dia. Okey. Dia orang Arab ni dia nak bezakan. Kan orang Arab zaman dulu kan dia mana ada baris kan. Jadi macam mana cara dia nak bezakan di antara orang yang nama Umar dengan orang yang nama Amrun dalam teks. Dia tulis kan, macam mana dia nak buat? Zaman dulu mana ada baris. Maka dia pun tambah alif dia selepas ra tu untuk menunjukkan bahawa kalimah itu adalah Amrun. Okey.
Jadi kalau tak ada, kalau kita tengok kan kat Bukhari kita tengok tak ada alif tu. Maka yang tu adalah Umar. Okey. Sudah. Jadi a'lam tu sini Amran. Aku telah apa ni, okey, bagi tahulah. Aku dah bagi ilmu, bagi maklumat, aku khabar, aku royak, aku maklumkan kepada yang mana sebelum ni Amran tu dia tidak tahu. Okey. Sebelum ni aku yang tahu alim tu Zaidan Kariman. Aku tahu Zaid tu Kariman. Tapi Omar dia tak tahu. Maka aku pun pergi khabar ke dia. Aku pergi royak ke Amran. Aku khabar ke dia, aku kata bahawa Zaid tu karim. Zaid tu adalah seorang yang karim, mulia. Maka jadilah a'lam tu Amran, aku khabar ke Omar. Apa dia? Amran, apa dia? Zaidan Kariman. Zaid tu seorang yang mulia. Maka situ jadi 3 maf'ulun bih. Nah, jelas dah. Jadi apa dia fi'il yang menasabkan 3 maf'ulun bih ni? Okey, salin dah. Saya tulis sini. Saya tulis dah. Okey. Mula-mula sekali tadi apa alim apa ni daripada alimah jadi a'lama kan. Okey, dalam kitab disebut mula-mula sekali ara. Okey, ara. Selepas ara a'lama. Okey. Selepas tu amba'a. Okey, ni yang atas wazan, ni yang atas wazan apa? Af'ala. Okey. Lepas tu ya, selagi akhbar. Selagi akhbar. Baik. Pak ni atas wazan af'ala. Baik. Lepas tu turun bawah sikit boleh. Ada tepi ni. Okey. Saya pusing. Pusing ya. Sebelah dia. Okey. Lepas tu dia atas wazan fa'ala, dia nabba'a. Nabba'a. Okey. Lepas tu ataupun untuk lagi ni. Apa? Nabba'a, okey, khabbara. Khabbara. Lepas tu selagi haddatha. Haddatha. Sorry. Mana tak ni? Tak jumpa saya. Oh ni. Okey. Haddatha. Okey. Kira? Jadi ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 fi'il apa ni? 7 gadik lah kita kata ni kan. Dia jadi dia fi'il yang menasabkan 3 maf'ulun bih. Okey, ada soalan sini. Ustaz, kenapa atau bagaimana kariman jadi maf'ul? Okey, saya jawab bagaimana kariman jadi maf'ul? Okey. Apa ilham. Okey, kenapa kariman kenapa ataupun bagaimana kariman jadi maf'ul? Okey. Saya ni gini. Asal ayat ni gini. Asal ayat ni adalah Zaidun Karimun. Okey, Zaidun Karimun. Zaid seorang yang mulia. Tu asal dia. Okey. Lepas tu kita pun nak guna fi'il alimah. Okey, kita pun kata alim tu. Bila kita guna fi'il alim tu, fi'il alim tu ni dia punya power dia ni dalam bahasa, fi'il ni dia memang akan menasabkan mubtada dengan khabar tu, dia jadi maf'ulun bih dua-dua tu ke dia. Okey. Maka dia akan jadi alim tu Zaidan Karimah. Sebab fi'il tu sendiri, fi'il alimah tu sendiri. Dan juga hak 7 tadi, hak ustaz tulis tadi. 6 lagi tu dah. Alimah apa ni ada lagi sorry silap lagi. Selepas lama tu baru dia dari 7 tadi. Ni alimah dulu. Alimah ni dia apa, dia memang power dia tu dia menasabkan isim hak mubtada khabar asal tu dia jadi maf'ulun bih. Gitu dalam bahasa. Okey. Lepas tu bila kita tukar pula alimah tadi tu kepada a'lama, maka alim tu jadi a'lam tu dah. Maka dia tambah power dia lagi, dia boleh menasabkan satu lagi maf'ulun bih jadi 3. Tu. Ya. So adakah jawapan ustaz tu menjawab soalan ilham? Ustaz, kenapa ataupun bagaimana kariman jadi maf'ul? Itulah. Kita kadang-kadang bila kita guna alimah ni, kadang-kadang kita suka buat mari anna kan. Anna kan. Kita dah terbiasa gitu dah. Contoh kita kata alim tu anna Zaidan Karimun. Betul tak?
Kadang tak? Kita kadang sepah alim tu ni kadang kita suka buat mari anna. Tapi kadang-kadang dalam ayat-ayat yang seperti gini tak? Kita kita apa ni kita boleh je kita apa guna tak, alim tu Zaidan Kariman. Tapi situ Dr. Abdul Rajihi sebut idza kana bi makna aikona, kana bi makna aikona. Mana kita yakin tak? Okey, harap-harap boleh apa ni jawab soalan Ilham. Okey, kita masuk pada makna yang kedua lah. Okey, makna yang pertama pun dah 40 dekat 45 minit. Tapi tak apalah, okay? Kalau kita slow-slow pun tak apa dah. Sebab kita tak boleh cepat sangat apa kita nak belajar kan. Kita nak baca satu-satu, kita nak faham dah. Kita bukan kelas intensif lah. Kalau kelas intensif tu lain. Ini sebab kita nak faham. Okey. Kita tahu dalam seramai, contohnya sekarang ni yang tengah online 17 orang. Kita tak tahu okey 17 orang ni lagu mana. Mungkin ada yang dia perlu kepada penjelasan banyak kali, perlu tulis baru dia faham. So ustaz cuba nak raikan semualah. Okey. Tapi tak apa, kalau tak faham tanya. Contoh macam Ilham tadi dia tanya. Kalau tak faham tanya. Kalau faham dah tak apa. Okey. Baik. Seterusnya ad-dukhulu fi zamani awil makan. Okey, wazan af'ala juga boleh digunakan untuk menunjukkan masuk pada masa ataupun tempat yang tertentu. Contoh, bila kita berada pada masa tu ataupun kita berada pada tempat tu. Wa zalika mislu asbaha, dakhala fi sabah, kita kata asbaha. Contoh kita kata asbahtu. Sebab tu pagi-pagi kan kita doa apa dia? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kan? Yang ni lah. Yang tu asbaha apa ni dan juga amsa tu dengan makna ni lah. Dakhala fis sabah dengan dakhala fil masa. Okey. Amsara dakhala fi Misra. Jangan tanya ustaz kalau dakhala fi Malaysia lagu mana? Mungkin amlaza kot. Boleh ke? Boleh tak macam tu? Amsara dakhala fi Misra. So amlaza dakhala fi Malaysia. Mungkin kot, wallahu a'lam. Okey, ashara dakhala fi Sahra. Aghyaba dakhala fil ghabah. Begitu ke? Wallahu a'lam. Masuk dalam ghab. Al-ghabah tu kan ghab kan. Orang Melayu Terengganu Kelantan kita akan panggil ghab tu kan. Bukan rock tu lah, itu rock kapak. Rock tu hutan lah. Arab kata ghabah dah. Hutan dah. Orang kita kata rock. So kalau daripada ghabah, kalau ashara tu masuk apa ni? Masuk giga padang pasir. So kalau ghabah tu boleh kata Aghyaba ke Aghyaba, wallahu a'lam. Ustaz Jah apa ni lontarkan idea je, ustaz pun tak tahu, wallahu a'lam. Okey, sebab kita kan kadang-kadang kita kan belajar buku Arab kan. Lepas tu pula contoh tu terhad. Okey, jadi ustaz boleh baca contoh-contoh yang dalam buku dan contoh ustaz tahu je. Hak baki-baki hak lain tu hak mana ustaz tak tahu kita boleh cover. Dan kadang-kadang ustaz terlintas je idea, ustaz sebut je, ustaz pun tak pasti betul ke tidak. Tu boleh dibincangkanlah. Boleh dibincangkan. Okay, saya kata apa, teringat pagi-pagi Ustaz Zul Imam Masjid Uniza selalu baca. Dulu Ustaz Mi, Ustaz Zul, sekarang Ustaz Zul pindah ke Masjid apa ni Uniza di Besut, di Besut sekarang. Dan Ustaz Mi dah pencen dah. Okey. Baik. Abhara dakhala fil bahri. Ustaz Fauzi cadang Ainaza masuk Uniza. Boleh lah kot. Tak apalah. Okey, contoh-contoh lain boleh cari dan boleh tengok dalam buku-buku lain Okey. Ad-dalalatu ala annaka wajadta syai'a ala sifatin muayyanah. Okey, ini lagi. Ini pun kita jarang kadang perasan pasal apa ni contoh ni. Apa ni makna ni. Contoh kan tengok dia kata ad-dalalatu ala annaka, dia wazan af'ala ni dia menunjukkan yang kamu wajadta syai'a ala sifatin muayyanah. Kamu mendapati sesuatu tu ala sifatin muayyanah. Dia dalam keadaan berada dalam sifat yang tertentu. Kita mendapati wajadta syai'a, apabila kita mendapati sesuatu itu
ala sifatin muayyanah. Dia tu duduk dalam keadaan sifat dia tu yang tertentu tu, maka kita boleh guna perkataan af'ala. Fi'il af'ala. Contoh dia terhad. Okey, apa? Sini nak mari 3 contoh. Kita selalu terjemahkan bila kita kata akram tu Zaidan kan. Akram tu Zaidan, kita selalu terjemahkan dia dengan makna ta'diyah tadi. Akram tu Zaidan. Aku telah memuliakan Zaid. Betul kan? Aku telah memuliakan Zaid. Kan? Rupa-rupanya kalimah akrama juga sebab dia sifat kan. Ni benda yang melibatkan sifat Okey. Akrama juga dia boleh mari dengan makna bila kita kata akram tu Zaidan, maksud dia wajadtu Zaidan kariman. Bukan maksudnya saya memuliakan. Sebab memuliakan ni kan dalam konteks kita akan sebut apa, kita akan buat apa contoh kalau kita memuliakan orang dah. Orang mari kita bangun, tu maksud kita memuliakan dia kan. Betul tak? Ataupun kita memuliakan dengan panggilan yang selayaknya untuk dia lah. Tak contohlah kan. Tapi akram tu Zaidan dengan sini bukan makna kita memuliakan, tapi kita mendapati wajadtu Zaidan kariman. So kita kena ada ni. Tapi yang ni Ustaz sendiri pun kita kadang-kadang kita jarang guna, bahkan kita jarang kita lupakan makna ni. Lupakan makna. Ustaz sendiri pun kadang bila kalau dengar akram tu Zaidan tu kita akan terus kata yatabadaru fi zihni fi azhani lah ada fi azhani anak yatabadaru fi azhani apa ni maksud dia adalah ta'diyah. Tapi sebenarnya dia boleh mari dengan makna wajadtu Zaidan kariman. Okey. Baik, wa kadzalika abkhaltuhu ay wajadtuhu bakhilan. Bukan makna saya telah menjadikan dia bakhil, tidak. Di sini adalah abkhaltuhu, saya wajadtuhu bakhilan. Saya dapati dia bakhil. Seorang yang bakhil, kedekutlah. Wa ajbantuhu ay wajadtuhu jabanan. Saya mendapati dia penakut. So persoalan dia, contoh dia cuba cari, boleh tak kita kata ajmaltuhu. Ajmaltuha ke contoh kan? Ajmaltuha. Apa dia? Maknanya saya mendapati dia cantik. Ajmaltuha. Okey, sebab tu sifat sifat karim, bakhil, jaban, jami tu benda-benda yang melibatkan sifat. So hak ni dia kena melibatkan sifat Okey. Seterusnya ad-dalalatu 'ala salbi. Ni hebat bahasa Arab Okey. Hebat bahasa Arab. Ad-dalalatu 'ala salbi. Apa dia maksud dia? Fi'il tu af'ala tu dia boleh menunjukkan di atas makna negatif, makna yang sebaliknya. Apa dia maksud negatif? Apa maksud asal sebaliknya tu? Mana dia buang benda yang ada pada sesuatu. Itu maksud asal. Asal pun juga dia boleh mari dengan makna kita tarik. Kita selalu as-salbu al-ijab tak wasal tak. Ijab tu positif, salb tu negatif kan. Positif ni beri, negatif tu tarik, betul tak? Kita buang tak. Positif tu kita tambah kan. Dia ada kan dia punya mafhum itu. Okey, ni mengikut kepada konteks. So sini dia kata wa ma'nahu annaka tuzilu 'anil maf'uli ma'nal fi'li. Maksud dia adalah kamu buang. Azala yuzilu. Kamu buang benda. Anil maf'uli, daripada maf'ul, benda tu, objek tu, daripada objek tu. Ma'nal fi'li. Ma'nal fi'li tu maf'ul bih kepada azala yuzilu tuzilu tu. Fi'il tuzilu. Maknanya sekarang ni, kita buat perbuatan kan. So ma'nal fi'li, perbuatan tu dia jatuh atas maf'ul bih. Okey. Perbuatan tu dia jatuh atas maf'ul bih. Tapi bila kita buat mari atas wazan af'ala ni, kita buang hak yang fi'il yang jatuh atas, kena atas maf'ul bih tu kita buang. Okey, kita tengok contoh kita mudah faham. Tengok dia kata fa idza qulta mathalan. Okey, apabila kamu kata contoh dia syaka zaidun. Apa makna syaka yashku? Ngadulah, mengadu. Mengadu. Syaka yashku, mengadu. Allahumma inni ashku ilaika
Dha'fi, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu lemahnya aku ni, ya Allahumma inni ashku ilaika dha'fi. Macam tu kan. So syaka. Baik. So syaka Zaidun, maksud dia Zaid telah mengadulah. Okey. Maka bila kita kata syaka Zaidun, dia kata fa innaka tuthbitu, kamu telah menetapkan situ anna lahu syakwa, bahawa Zaid tu dia ada aduan, syakwa. Syakwa tu aduan. Okey, baik. Tetapi ni hebatnya bahasa Arab kan. Dengan sebab kita tambah satu huruf je, fa iza zittal fi'la, apabila kamu tambah fi'il, fa iza zittal fi'la, bila kamu tambah pada fi'il tu, fi'il apa? Fi'il syaka itulah hamzatan. Huruf hamzah kat depan dia. Wa qulta, dan kamu kata, bila kamu tambah, kamu pun kata apa? Ashkaitu Zaidan. Ashkaitu Zaidan. Kan? Daripada syaka ditambah hamzah, dan maka dia jadi ashka. Ada. So syaka Zaidun jadi ashkaitu Zaidan. Ada. Nampak? So Zaidan tu jadi maf'ulun bih. Maka saral makna, maka makna dia jadi apa? Azalta syakwahu. Kamu telah menghilangkan dia punya aduan dia. Apa maksud menghilangkan aduan dia tu? Bukan makna kamu pergi susuk kertas aduan dia tu, kamu pergi delete aduan dia, tidak. Maknanya kamu telah mengambil tindakan atas aduan dia tu. Okey. Boleh. Dia mengadu, lepas tu kamu pun telah selesaikan aduan dia. Contoh kalau orang tanya, orang tahu, qad syaka Zaidun ilaika, contoh, qad syaka Zaidun ilaika, madza fa'alta? Contoh kawan bos dia tanya kan, ra'aitu Zaidan yashku ilaika, contoh, ra'aitu Zaidan yashku ilaika. Okey, ra'aituhu fil maktab, saya tengok Zaid tu ada di office tadi. Ra'aituhu yashku ilaika, madza fa'alta? Membuat apa? Apa kata? Azaltu syakwa, gua kata dalam bahasa Arab. Azaltu syakwa. Apa dia? Maksudnya beres bos, settle dah. Okey, dia punya aduan dia tadi, dia punya comment complain dia tu. Azal ashkaitu. Ashkaitu, bukan azaltu syakwahu, sorry. Tu ayat biasa, sorry. Ashkaitu Zaidan. Tu maksud ustaz nak buat ni. Ashkaitu Zaidan. Maknanya ashkaituhu. Ashkaituhu. Nampak ringkas dia. Ashkaituhu. So apa maksud ashkaituhu tu? Azaltu syakwa. Tak? Ada tak dalam bahasa Melayu yang macam-macam ni? Boleh tak macam ni? Ada lah. Adakah? Allahu a'lam. Okey. Contoh satu lagi yang masyhur juga. Okey. Dan daripada ni lah dia mari kalimah mu'jam kan? Kenapa kalimah kamus tu dipanggil mu'jam? Okey. Sedangkan kalimah a'jami kan? A'jami kan? A'jami tu maknanya orang ajam ni, orang ajam tu istilah dia orang yang bukan Arab dah. Tapi kenapa orang Arab ni dia panggil orang yang bukan bangsa dia ni, bangsa Arab ni dia panggil ajam, maknanya ghairul Arab, sebab dia tak faham bahasa tu. Maka dia panggil ajam. So, sebab tu lah bila dia kata ajam tu meliputi semua orang yang bukan Arab. Tak kira lah Afrika ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, semua tu bagi orang Arab dipanggil ajam. Orang Arab ni jadi dua je. Bagi dia Arab ataupun bukan Arab. So bukan Arab tu kita panggil ajam. Ajam ni semua orang selain daripada Arab. Hak mana duduk atas muka bumi ni, duduklah di mana-mana selain daripada orang Arab, dia panggil ajam. Dan kenapa dia panggil ajam tu? Sebab dia tak faham. Dia tak faham bahasa tu. Maka dia panggil ajam. So dia kira sekali arung je. Semua tu ajam. Tak faham. So tu dia panggil a'jami. Arabi dengan a'jami. Faham ya? So ajam ni asal dia adalah tidak faham. Tetapi apabila kita kata, tengok, a'jamtul kitabah. Apa maksud a'jamtul kitabah? Ai azaltu ujmatahu. Aku telah menghilangkan ujmah dia. Benda hak dalam buku tu, hak yang tak faham tu, complicated ke apa semua tu, aku telah menghilangkan. Aku telah menghilangkan benda yang menyebabkan orang tidak faham buku tu.
Maka bila awak buat proses tu pada kitab tu, maka awak kata a'jam tu. Sebab itulah mu'jam. Dia ada dalam tu kalimah-kalimah yang kita tidak faham, tapi dia ada huraian dia begitu begini, makanya dia telah menjadikan kalimah itu difahami, dia telah menghilangkan ujmah pada kalimah tu, maka sebab itulah dia dinamakan sebagai mu'jam. So a'jama tu atas wazan af'ala. So marinya dia atas wazan af'ala tu ad-dalalatu ala salbi. Boleh nak? Baik, kita ada 2 minit lagi. Ustaz nak perhati ni rasanya makna yang terakhir. Yang ni Oh, ada lagi. Okey. Ustaz baca cepat-cepat. Okey. Ad-dalalatu ala istihqaqi sifatin muayyanatin. Okey. Salah satu lagi tu makna yang kelima tu makna af'ala ni, dia menunjukkan bahawa sesuatu benda tu dia istihqaq, dia berhak berada mendapat sifat tu ataupun berada dalam keadaan ataupun situasi ataupun sifat. Okey, contoh dia sebut sini. Ahsada az-zar'u. Okey, ahsada az-zar'u. Ahsada atas wazan af'ala. Okey. Maka jadi istahaqqa al-hasad, istahaqqal hasada. Okey. Bila kita kata ahsada az-zar'u, az-zar'u tu tanaman lah. Ahsada maknanya apa? Istahaqqal hasada. Az-zar'u tu lah sampai masa dah. Okey, dia tu untuk al-hasad. Al-hasad ni apa? Kita tuai lah, kita ketam. Okey, boleh. So dia sampai masa dah. Dia sampai masa tu dia berhak lah, dia kena kena buat lah. Contoh yang di bawah tu dia lebih jelas lagi. Bila kita kata azwajatil fatatu, azwajatil fatatu dah. Af'ala tu azwaja tu. Azwajatil fatatu. Al-fatatu tu pemudi lah, perawan tak? Pemudi. Orang muda, perempuan tak? Okey. Maka bila sebut gitu maksudnya apa? Istahaqqat az-zawaja. Maknanya siapa masa dia tu nak kahwin, perlu kahwin dah tu. Berhak dah kahwin tu, layak dah kahwin tu. Layak, berhak, siapa masa dah, dan maksud-maksud yang sewaktu dengannya. Istahaqqat az-zawaja. Okey. Ini contoh yang disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi. Okey. Saya lupa nak tengok dalam kitab apa Syazal Arf ni, takut ada contoh lain. Kejap dah. Sama juga. Itulah kadang-kadang contoh dalam kitab ni tak. Dia apa? Dia kadang sama juga. Dia kadang dia share dia contoh-contoh tu. Bukanlah jarang, ada juga kadang tu dia ada penambahan. Dalam Syazal Arf pun sama. Dia guna ahsadaz zar'a. Lepas tu azwajat hindun. Dia guna hindun, sini guna al-fatatu. Sama je. Okey. Boleh ada sahabat-sahabat yang apa ada makna lain, boleh tulis kat bahagian komen dah. Okey. Baik. Makna yang keenam ialah ad-dalalatu 'alal kathrati. Ad-dalalatu 'alal kasrati. Dia menunjukkan banyak. Okey. Ad-dalalatu 'alal kasrati ni apa ni? Dalam kitab Syazal Arf tak sebut. Okey. Wa dzalika mithlu asjaral makanu. Okey, apa maksud asjaral makanu? Kathura syajaruhu. Pokok tu banyak. Bila tepat tu pokok dia banyak, diguna asjara. Okey. Kita guna kita ringkas dak bahasa Arab kan. Okey, sepatah je tapi membawa makna yang banyak, yang lebih sikit. Kalau kita bahasa Melayu juga ataupun dalam ayat lain bahasa Arab yang kita biasa duk buatlah kalau kita kan. Okey, kathura syajaru fil makan contoh kan. Kathura syajaru fil makan. Hadzal makan fihi asjarun kathiratun. Oh, banyak kan? Baik. Tapi sebenarnya benda tu boleh direngkahkan apa ni dengan satu kalimah je, iaitu asjara saja. Asjarul makan. Okey. Afba'al makanu. Afba'al makanu. Okey, katurat riba'uhu. Riba' tu apa dia? Allah binatang tu dah apa? Riba' apa dia? Allahu Akbar.
tadi tak confirmkan dia punya apa ni terjemahan dia. Apa dia Ustaz Fauzi riba ni? Dia kena tukar sama apa Al-Ghazal, Al-Riba, Tribune, tu binatang-binatang kadang saya tukar sama. Saya mudah je kadang-kadang kan bila dalam apa ni tidak. Okey. Saya ingatlah sekarang ni kan ada satu kelebihan yang Allah berilah pada penuntut-penuntut ilmu zaman ni lah. Okay? Dengan sebab kemajuan apa ni teknologi kan. Dah mudah sangat. Kadang sebelum kita tanya orang, sebelum kita buka kamu tu tak, kita tarik je benda ni, okey, kita pergi dekat image tak, okey, kita pun nampak dah, oh, confirm. Sebab itulah kan, awak mengajar mudah kan, betul tak? Okey, zibat, tu kijang kata, apa beza kijang dengan rusa? Jadi Ustaz Surah pada tengok Google sendiri dah, tengok tu, okey. Lepas tu kijang ke, rusa ke, tapi kalau tengok pada terjemahan dia, dia adalah antelope. Antelope. Okey, tak apalah. Ustaz saja bagi. Okey. Bagi Ziriyah apa ya. Okay, dah habis dah ni ya. Okey, mengalah dah. Okey, benda balik semula. Baik, okey. Asadal makanu. Asada tu af'ala lah, okey. Panjang tu tu jadi dua alif. Asadal makanu. Okey, daripada perkataan asadun tu. Okey, dia buat fi'il. Asadun tu isim kan, kata nama dia buat fi'il. Asadal makanu dengan makna katurat usudu. Maknanya apa? Banyaknya singa. So, apabila apa ni tepak tu bila banyak binatang kan, nampak tak? Dia guna azba'a asada. Ustaz saya teringat kepada apa ni soalan daripada Ustaz apa ada bersama kita dak malam ni, Ustaz Fakhrul kan? Okey. Cumanya Ustaz Fakhrul, saya ingat soalan Ustaz Fakhrul tu yang dua minggu lepas Ustaz Fakhrul tanya pasal apa ni isim jamik. Lepas tu daripada isim jamik ni boleh buat apa ni fi'il, boleh buat isim jamik, kemudian boleh buat fi'il mustaq, boleh buat isim mustaq, boleh buat fi'il mustaq, boleh buat maknanya jadi mustaqaq lah daripada dia. Contoh ginilah maknanya apa ni daripada zibyun dan daripada asadun, boleh kita buat fi'il azba'a asada. Contoh-contoh yang dah 2 minggu lepas saya lupa dah contoh dia tu. Cumanya ada juga itu apa bincang dengan Ustaz Fakhrul dan juga Ustaz Fauzi sekali. Cumanya saya janji itu saya nak tanya persoalan yang Ustaz Fakhrul bangkitkan tu, saya nak mengesahkan dengan orang lain lah. Okey. Dan saya sebut pada Ustaz Fauzi, saya ingat saya nak tanya Dr. Fak Abdul Rahim, tapi saya tersempat lagi nak WhatsApp ke dia. Nantilah kalau saya sempat, saya akan cuba karang soalan tu. Okey, saya akan tanya Dr. Fak Abdul Rahim sini. Okey, saya ada nombor dia. Saya akan tanya diri dia. Okey. Supaya jawapan kita tu kemah okay. Kalau dia tanya, dapat apa gini? Ni kita dah rujuk kepada pakar bahasa tu, Dr. Fak Abdul Rahim. Semua orang kenal lah kan, Dr. Fak Abdul Rahim. Okey. Baik. Jadi, okey. Lebih 6 minit dah. Tapi ada banyak lagi yang kita nak habis dah ni. Okey, ad-dalalatu 'ala at-ta'rid. Ad-dalalatu 'ala at-ta'rid. Okey, ai annaka ta'ridul maf'ula di ma'na al-fi'li. Okey, wa dzalika mithlu gini. At-ta'rid ni maknanya kita pamerkan, kita bentangkan, kita apa? Tengok contoh dia kata aba'tul manzila. Aba'tul manzila. Kalau kita kata bi'tul manzila, saya jual. Tapi kalau aba'tu maksud dia arradtuhu lil bai'. Saya iklankan dia untuk jual. Saya dah bentangkan dia, dah pamer dah dia, dah iklankanlah. Untuk jual. Nampak? Jangan guna kan contoh-contoh macam ni kan. Okey, tapi tak apalah. Arhantu al-mata'a. Okey. Ni ar-rahnu kan, gadai tu kan. So arradtuhu lirrahmi. Okey, saya dah iklankan dia, saya dah war-warkan ke satunya, saya dah pamerkan ke apa untuk apa? Lirrahmi, untuk gadai lah, untuk gadai. Ya. Aba'tu arhamtu.
Okey, yang ke-8 ad-dalalatu 'alal annal fa'il qad sara sahiba syai'in mushtaqqin minal fi'li. Menunjukkan yang fa'il tu telah menjadi sesuatu, tuan punya kepada sesuatu, okey, yang diambil yang dikeluarkan daripada fi'il. Bagaimana? Tengok contoh. Dia kata apa? Dia kata asmara al-bustanu. Asmara al-bustanu. Okey. Dia kata asmara al-bustanu. Kita tahu yang asmara tu dia ambil daripada samar. Samar tu apa? Buah kan? So asmara al-bustanu kita terjemah apa dia? Al-bustani kebun lah kan? Kebun. Apa beza bustan dengan hadikah? Bustan ni dia kebun yang tak ada pagar. Itu dia bustan. Kalau hadikah ni dia ada pagar. Okey. Bustan, kebun, asmara telah, kata terjemah Melayu kita, maknanya dia telah mengeluarkan buah lah, berbuah. Kebun tu buah dah. Kebun tu buah dah. Maknanya pokok-pokok yang dalam kebun tu telah berbuah. Maka maksud asmara, wazan fa'il, wazan af'ala tu adalah sara dzata marin. So al-bustan tu telah menjadi sahiba syai'in. Apa dia? Tamar tu lah. Yang mustaq, yang dikeluarkan, yang diambil daripada fa'il asmara. Okey. Sara dzata marin. Baik. Auraqatis syajaratu. Auraqatis syajaratu. Terjemahan Melayu dia, pokok tu telah mengeluarkan daun lah. Telah keluar daun dah. Mana pokok tu ada daun dah sekarang ni. Sebelum ni tak ada daun, sekarang ni ada daun dah. Mana pokok tu dah keluar daun dah. Maka auraqa tu adalah ala annal fa'il. Mana apa dia? Asy-syajarah tu qad sara sahiba syai'in. Apa dia syai'in tu? Waraqil lah, ketah tu. Ketah pula dah. Sorry, apa daun tu? Okey. Yang dia mustaq minal fi'li auraqa. Kata gitu pula. Ambil daripada fi'il auraqa. Okey. Okey, inilah kan. Ad-dalalatu 'alal wusuli ilal adad. Okey. Nak menunjukkan tentang bilangan lah dah. Okey, bilangan. Bila kita kata akhmasal adad, maka sara khamsatan. Sa'altil banatu. Okey, sara yasiru dah. Okey, sirna tis'an. Sirna tis'an. Kenapa kita kata tis'atan? Okey, sebab al-bintu tu muannas kan. Maka dia tis'an. Kenapa dia kata khamsatan? Sebab al-adad itu muzakkar. Okey. Okey, dia hazah tu dia punya maksud dia tu. Okey. Baik, akhmasa dengan atsa'a. Okey, akhmasa dengan atsa'a. So kalau contoh lain dalam kitab Syazal Aq ni dia tak sebut contoh makna ni dia tak sebut. Maka tak ada juga contoh dah nak cari dalam ni. Okey. Tak apalah, contoh-contoh lain tu kita boleh cari semula lah. Okey. Cumanya kini saya nak covernya. Okey. So covernya adalah apa dia? Sebenarnya untuk af'ala ni dia makna hak yang core dia, hak besar dia, hak tu hak yang kita kena fokuskan. Kita kena fokuskan. Sebab tu hak makna-makna lain, hak belakang-belakang ni dia sikit je. Dan di dalam beberapa dalam kalimah-kalimah yang tertentu saja. Okey. Tak. Jadi hak yang utamanya adalah hak atas-atas ni. Okey. Hak yang paling nombor satu sekali gak, ada apalah nombor satu sekali gak? Apa dia? At-ta'diyah lah. At-ta'diyah. Ni nombor satu sekali. Dah, at-ta'diyah. Okey, at-ta'diyah hak yang kita kata apa? Yang kita kata hak yang paling hak yang nombor satu sekali lah. Kalau bila kita nak sebut ma'ani af'ala ni, kita nak dahulukan hak lain hak belakang tu jangan. Kita kena sebut dulu at-ta'diyah tu. Sebab hak tu dia satu kaedah umum yang kita boleh pakai untuk fi'il lazim. Tapi kalau hak bawah-bawah tu dia tak sesuai untuk semua fi'il. Dia mungkin ada fi'il yang tertentu sahaja dah. Okey, baik. Soalan Ustaz Fakhrul Ustaz ni. Okey. Apa soalan Ustaz Fakhrul Ustaz ni? Saya baca. Okey. Nak faham dulu.
Dia kata, Ustaz, biasa kita jumpa fi'il ada dua penggunaan. Okey, lazim dan muta'addi. Contoh dia, dakhalal ustazu, dakhalal ustazu Fauzi ilal majlisi. Okey. Dakhalal Ustaz Fauzi al majlisa. Oh, adakah i'rabnya? Oh, ayat yang kedua maf'ulun bih atau termasuk mansub ala naz'il khafid. Oh, bakni. Okey, bakni Wah, akbar. Nak kena recall balik Okey. Ini bak i'rab ni bak i'rab. Okey, persoalan Ustaz Fakhrul ni gini. Kita nak sambil-sambil nak recall juga. Okey, sekarang ni kan bila kita tengokkan penggunaan dakhala. Okey. Penggunaan dakhala, kadang-kadang kita jumpa ayat, okey, dakhala fi contoh tak? Ila sini Ustaz sebut pasal contoh ila lah. Okey. Kadang dakhala fi pun ada tak? Okey, dakhala fi masjid contoh tak? Tak apalah, dakhala ila masjid. Tak kira. Maknanya dia ada harful jar. Dia ada harful jar. Maka ketika tu dia memang kita boleh kata dia ialah dia tu mutaaddi di harfain dah dia kata. Okay, tak apalah. Tapi i'rab situ jadi apa al masjidat contohnya, ataupun sini apa al majlis tu dia jadi majrurun di harfin jar lah kan. Tapi kadang-kadang ada dia jadi apa ni tu dia tidak guna harful jar, tapi dia tu kepada contoh kan yadkhulunal jannata. Dalam Quran kan banyak kan yadkhulunal jannata kan. Dia kata yadkhulu fi wadil Quran lah, yadkhuluna apa fil jannah tidak ya. Itu terus kepada dia mubasyarah lalu. Fi'il tu dia panggil dia mubasyarah lalu dengan al jannata. Jadi tidak ada harf sebagainya. Kita tepat dah. Jadi soalan dia soalan Ustaz Fakhrul ni adalah i'rab dia tu. Yang kedua tu tadilah. Okey, kita nak i'rab dia maf'ulun bih ke dia mansubun ala naz'il khafid. Okey. Oh, okey. Apa? Faham kan soalan dia kan? Okey. Maknanya ni saya ni tak ingat ni dia punya apa ni secara tepatnya. Okey. Tapi apa mansub ala naz'il khafid tu kan? Kadang-kadang mansub ala naz'il khafid ni adalah kita mansubkan dia sebab kita buang dia punya apa ni huruf jar yang al-khafid yang membaris bawahkan isim. Contoh gini kan, kita selalu sebut, contoh kita kata al-balaghatu lughatan, ada kata kan, al-balaghatu lughatan, al-wusul contoh kan. Okey. Wastilahan mutabaqatul kalami li muqtadal hal ma'a fasahati mufradatihi. So kenapa kita baca lughatan dengan istilahan? Sebab tu kan dalam i'rab dia, saya ingatlah ni i'rab dia memang dikata mansubun binas'il khafid. Asal dia adalah fil lughati ataupun fil istilah. Tak? Okey. Itu contoh maknanya kalau orang tak faham lah apa maksud mansubun binas'il khafid. Okey. Nak cerita maksud tu. Tapi kalau merujuk kepada soalan Ustaz Fakhrul ni, mungkin Ustaz Fauzi boleh tidak boleh cari jawapan tak? Boleh Google tak yang confirmnya. Sebab saya rasalah wallahu a'lam lah, saya rasa dia dalam bab i'rab ni dia bila gini, dia kena mubasyaratul fi'li tu kan. Dia jenis fi'il yang bila dia boleh guna dua-dua gitu, maka dalam keadaan tu memang kita kena i'rab dia maf'ulun bih. Tapi Ustaz Fauzi tolong ngesah dah. Okey, soalan apa ni? Ustaz Fakhrul ni jawapan dia. Okey. Saya dah benda gini saya recall dah ingat. Okey. Cuma dalam bab i'rab akan gitulah kan. Dalam bab i'rab ni masya-Allah dah. Kerana i'rab tu dia pelbagai dah. Kadang-kadang bila ada dah yang teringat. Okey. Mohon penjelasan juga dari al-fadhil Ustaz tentang fi'il berfungsi muta'addi dan lazim dalam ma'rifah yang sama. Mungkin gini kot maksud Ustaz ni, maksud Ustaz Fakhrul ni ialah dia fi'il ni ada yang dia fi'il berfungsi muta'addi dan lazim dalam masa yang sama. Mungkin gini kot maksud Ustaz Fakhrul ni yang muta'addi bi harfain ke? Contoh dia gini macam apa ni fi'il zahaba dalam Quran tu kan.
Zahaballahu binurihi. Zahaballahu binurihim. Betul tak? Dalam surah Al-Baqarah tu kan? Apa? Zahaballahu binurihim. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Betul kan? Zahaba. Zahaban kita tahu dia fi'il lazim. Tapi bila kita kata zahaba binurihim, dari segi makna dia, kita faham yang Allah menghilangkan. So daripada segi makna tu dia memanglah mutaaddi daripada segi makna. Tapi dari segi jenis fi'il tu dia tidak menyebabkan fi'il tu ditukar. Kita kata okey zahaba sini fi'il mutaaddi. Tidak. Fi'il tu dia tetap dengan hak asal dia tetap lazim. Sebab dalam kaedah bahasa Arab ni, bila kita nak memutaaddikan sesuatu fi'il tu, dia boleh sama ada kita tambah hamzah kan kat depan, ataupun kita tad'ifkan ain dia, kita tasydidkan ain al-fi'li tu, ataupun kita buat mari harful jar. Bila kita buat tiga benda ni, tiga perkara ni, maka kita telah memutaaddikan fi'il. Tetapi kita kena faham, yang ketiga tu kita buat mari harful jar tu, dia membawa maksud, dia buat kerja mutaaddi, tapi fi'il tu dia tetap kekal lazim, tetap lazim. Tapi kalau kita buat mari hamzah kat depan dia, ataupun kita tad'ifkan ain tu, dia akan bertukar daripada fi'il lazim jadi mutaaddi. Waktu memang kita tukar terus tu, transform terus dia tu. Dengan sebab kita bubuh hamzah tu, ataupun kita tad'ifkan ain tu, dia pun bertukar, transformer bertukar jadi fa'il mutaaddi. Tapi kalau fi'il lazim, kita buat mari harful jar, fi'il tu tetap lazim. Cuma dia punya fungsi peranan dia tu, kita dalam kitab disebut muta'addin biharfin. Tapi dia tetap fi'il lazim. Tidak menjadikan dia tu fi'il. Ni kita kategorikan, ni fi'il muta'addi. Zahaban ni fi'il muta'addi. Dia tetap lazim, cuma dia buat kerja muta'addi. Dia ada power sikit. Dengan sebab ada B tu, dia boleh lajak sikit dia punya power dia tu kena kepada gitulah kot Tapi hak yang soalan ustaz tadi, dia mansub binazil khafi ke apa tu, nanti saya tu semula dah saya tak cerak tu. Cumanya saya duk berat berdasarkan kepada hak ingatan saya lah. Okey, saya duk beratnya dia tu maf'ulun bih tu, sebab dia mubasyaratul fi'il tu pada dia ya. Okey. Ustaz Khairul Akmal, Ustaz boleh terang lagi sekali tak yang nombor 9 tu Ustaz? Macam mana nak kaitkan tentang nombor tu? Okey, nak nombor 9 tu tidak Oh, kita dah sampai dekat tu sebelah dah, tak apa dah. Okey, malam ni terlebih sikit. Okey. Mana panjang pula. Ini pula. Ni okey ni dah nombor 9. Lepas tu makna fa'ala. Okey, kalau tengok pada contoh ni dah. Okey. Tanya macam mana nak kaitkan tentang nombor. Gini, kita tengok pada contoh ni. Kita ambil contoh yang pertama akhmasa. Okey, akhmasa ni dia mari daripada kalimah khamsah. Okey. Apabila kita nak kata yang bilangan tu dah cukup dah 5. Cukup dah 5. Dah. Contoh kan? Macam orang tanya kita lah, orang suruh kita bilang, orang tanya, cukup dah ke 10, cukup dah ke 5, cukup dah ke 8. Kita nak 5 orang ni. Cukup dah ke 5. Maka cukup dah ke 5 tu, kita boleh buat mari dalam bentuk fi'il atau wazan af'ala. Kita kata akhmasa. Maknanya al-adadu, akhmasal adadu, maknanya saral adadu khamsatan. Gitu. Jadi kita tulis je al-adadu situ tu. Adadu tu fa'il kepada sara. Ai saral adadu khamsatan. Contoh, saya ni katalah pelajar. Sekarang ni kita nak kumpul 5 orang pelajar. Okey. Sekarang ni Ustaz masih lagi guna contoh bilangan yang disebut oleh Dr. Abdul Rajid. Disebut 5 dengan 9. Kita guna hak 5 9 dulu. Katakanlah sekarang ni kita nak kumpul student, pelajar kita cukup 5 orang. Maka bila pelajar kita cukup dah, kita pun kata akhmasatullabu contoh. Akhmasatullabu. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia pelajar-pelajar kita kumpul tu cukup dah 5 orang. Nampak tak?
Atsa'atil banatu. Kita kumpul budak-budak puang. Okey. Nak 9 orang. Oh, memang cukup dah. Jadi 9 dah bilangan sekarang ni. Kita pun kata atsa'atil banatu. Maka daripada sini, Ustaz rasa kita boleh kiyah lah. Kalau 4 kita kata apa? Arba'ah dah. Arba'ah. Atas wazan af'ala. Okey. Kalau 7 asba'ah. Okey. Itulah. Okey. Boleh. Sebab kita kat pukul sebelah dah. Ada soalan lain ke tak? Okey, kalau panjang-panjang, Ustaz jawab. Dian. Okey. So, apa soalan Ustaz Fakhrul tu dah? Okey, nanti anda bincang dengan Ustaz Fauzi semua lepas ni. Okay, tadi apa ni, Zibio apa? Antelope ya? So, apa beza antelope dengan kijang? Okey, ni Ustaz nak baca komen kejap. Okey. Biasa dengan hadis, okey, mungkin ada kaitan. A'zara nafa anhu al-uzr. Okey. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanatan. Mungkin Ustaz, okey, syukran. Mungkin a'zara ni dengan makna nafa anhu al-uzr. Maknanya apa? Azala anhu al-uzr kan? Okey. Saya tulis apa? Okey, ni syahid untuk okey, Jami dengan Arabi itu betul. Okey. Boleh dah? Okey, ada soalan dah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dapatlah sedikit ilmu malam ni dah. Okey, hak malam-malam tak clear lagi tu kita clear lepas ni lah. Okey. Dah kita ni gitulah ya. Okey, ada benda yang kita confirmkan. Benda yang tak confirm kita postpone dulu. Sebab kita ni bukannya ulama. Ilmu dalam kepala, matan dalam kepala tidak. Okey. Kita ni lebih kepada perkongsian ilmu dah. Mana kita tahu kita ni, mana tak tahu kita tanya. Okey. Baik, jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung pula pada minggu depan dengan makna fa'ala. Fa'ala. Jadi kita berhenti setakat ni, kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dan terima kasih kepada semua yang dapat online pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.